Okey. Saya ada dua soldering iron ni ataupun pematri. Satu pakai plug kat rumah kita ni, AC. Dan satu ni dia pakai USB. Pakai power bank cocok kat komputer kita boleh. Belakang dia cocok jack dia. Depan dia. Okey. Okey. So sekarang apa beza dua ni? Pakai yang plug punya, pakai USB punya. Jom. Okey, sebelum apa-apa, saya nak tengok berapa banyak power yang pematri rumah kita pakai plug kita guna dan USB guna. Kita kena compare power dulu, tenaga yang digunakan. Saya onkan saya punya power pack ni, saya cocok plug. Okey. Situ dia tulis 30 tadi 30 watt, sekarang dah 27 watt, 26 watt, 25 watt ke 27 watt. Ni, memang ikut dia punya spesifikasi. Yang saya guna ni adalah daripada Hakko Presto. Ini yang brand yang agak berkualiti, yang okey. Kalau korang nak beli, saya akan cadangkan beli benda ni. Nanti saya akan letak link. Tengok ni dia punya rating power, dia akan gunakan 20 watt, ada slash 130 watt. Slash tu adalah bila kita tekan boost ni. Okey, sekarang dah dalam 11 watt kan. Dia dah turun 11 watt sebabnya suhu dia dah panas. Tengok dia dah mula patri timah kita nampak? Ini bila dia dah capai suhu yang dia nak, kosong dah. Dia akan kejap kosong, kejap naik Tapi bila dah rendah sangat, power supply ni ataupun power pack ni tak dapat detect berapa watt kita guna bila dah rendah sangat. Dia perlukan maybe dalam 5 watt lah, bawah 5 watt untuk maintain dia punya haba dekat pematri kita. Okey, itu satu. Okey, settle bab kita punya pematri kat rumah ni. Sekarang kita tengok kita punya USB punya pematri pula, sebab nak tengok dia punya power, berapa banyak power dia gunakan. Untuk USB ni saya akan gunakan saya punya USB power meter. Tengok dia tulis sini 5 volt. Dia ada punat kat sini, butang kat sini, saya tekan dia akan on. Dia akan menyala biru tu. Nampak dia dah naik 5 volt. Dia naik pada berapa ampere ni? 0.86 ampere dalam 4 watt. Sekarang dia gunakan 4 watt. Beza tau. Yang tadi yang ini dia gunakan 20 watt untuk memanaskan. Ini dia guna 4 watt je. Tak tinggi sangat. Dah panas dah. Okey, dah boleh patri. Hanya menggunakan 4 watt sahaja. On, off je. Okey, macam tu je guna dia. Kenapa yang solder besar ni perlukan 20 watt untuk panas dan dia ada boost sampai 130 watt, dan kita punya soldering iron yang kecil ni yang pakai USB ni pakai 5 watt, pakai 4 watt, 5 watt dah cukup untuk mencairkan kita punya timah. Kenapa? Kenapa ni nak guna banyak, ni kena guna sikit? First adalah kerana dia punya size. Okey, ini size besar, ini size kecil. Tenaga yang kita gunakan tadi, ini 20 watt, ini 5 watt. Dua-dua ni guna untuk panaskan kita punya tip ni. Okey, kalau saya buka, ni kerja ni nak panaskan benda ni. Tu satu. Okey, ni dua. Kalau directly tengok sini, dua benda korang perasan adalah ini besar, ini kecil. Copper ini besar dan berat, ini kecil dan ringan. Ini berat dia 9 gram. Copper A sama dengan 9 gram. Okey, copper A 9 gram. Ini 9 gram. Ini 2.5 gram lah. B sama dengan 2.5 gram. Tapi kalau diikutkan, yang B ni, yang kecil ni sebenarnya lebih ringan tau, sebab dalam dia ada pemanas tu. Yang 20 watt ni pemanas dia ada dekat terasing lah, sebab ini hanya copper saja. Kalau ini pemanas dia dah ada siap kat dalam dia. Jadi ini bermaksud dia punya copper tu sebenarnya jauh lebih ringan sebab kita ada pemanas ini. Jadi saya anggap sebagai bahagi dua lah, saya bahagi dua. Sebab ini teori saja, saya tak tahu berapa jumlah copper sebenarnya sini. Jadi saya bahagi dua. Yang B tadi kita buang, bukan 2.5 sebab saya nak bagi dua, dia tinggal 1.2 lebih kurang, 1.2 gram. Kita akan gunakan rumus fizik, iaitu di mana Q sama dengan sec M C theta delta T ataupun ini theta. Okey, rumus ni agak simple dan menarik. Kalau korang tak pernah dengar, just follow je. Saya akan cuba terangkan secara mudah. Q sama dengan MC delta T.
Okey, Q ni adalah kita punya tenaga. Kalau kita cerita ni bab haba, jadi Q ni adalah tenaga haba. Ni Q. M ni dia punya jisim, berat dia. Berat ni kita dah ada. 1.2 gram. C ni adalah dia punya constant ataupun pemalar haba. Kita punya solder iron ni dibuat daripada copper. Jadi copper dia ada nilai value dia. Jadi C untuk copper sama dengan ni C sama dengan copper adalah 0.385 dan unit untuk pemalar haba adalah joule per gram Celsius. Okey. Jangan risau, ini kalau tak nak faham pun tak apa. Tengok value ni. Ini value C kita. Yang ini C. Okey. Jisim kita dah ada dah. Ni M ni jisim berat dia ni. Bukan berat lah, dalam fizik kita panggil jisim. Ada dua sini. Kita ada dua benda kat sini nak tengok kan. Delta T ni adalah perubahan haba. Perubahan haba akhir tolak dengan awal. Untuk tahu kita punya delta T, sepatutnya kita kena ada termometer lah. Tapi sebab tak ada, kita just buat anggaran. Untuk cairkan kita punya timah ni, suhu dia cantik dalam 200. Kalau saya ni ada lead, jadi dalam 180, 150 dia dah cair dah. Tapi kita punya pematri akan hasilkan haba yang tinggi sikit, yang suhu dia tinggi sikit supaya mudah cair dan senang nak transfer haba tu pada kita punya barang yang kita nak patri. Kita ambil 250 darjah Celsius, dia punya target untuk dapatkan haba yang optimum untuk patri kita punya solder ni. Jadi kalau 250 itu suhu akhir kita. Suhu awal adalah suhu bilik. Macam tempat saya ni, suhu bilik kita dalam, contoh kalau saya pakai bilik beraircon kan, maybe dalam 26 darjah Celsius ataupun 28. Contoh saya ambil 28 darjah Celsius saya punya suhu sekarang. Okey, target haba yang untuk cairkan timah kita adalah 250. Kita just anggap sebagai teori saja. Kita tolak dengan suhu bilik. Suhu bilik saya 20 berapa saya kata ni? 28 lah, contoh 28. Sama dengan 222. So saya punya delta T ni ataupun theta ni adalah dia punya value dia 222. Okey, perubahan suhu tu dalam unit Celsius. Okey, sekarang saya nak kira tenaga haba yang diperlukan untuk panaskan saya punya solder iron yang yang besar ni kan, yang pakai 20 watt ni. M ni adalah dia punya jisim, berat dia. Lepas tu 9 kali dengan C. 9 kali C kita adalah 0.385. Lepas tu kali dengan perubahan haba sini. Kali 222. Kali 222. Sama dengan untuk A, Q untuk A adalah 769. Lebih kurang. Unit dia adalah joule. Okey? Okey, ini QA. Kalau tenaga haba untuk B, QB sama dengan, ulang balik je. Jisim dia M 1.2. C kita adalah 0.3. 0.385 kali dengan perubahan haba kita adalah kali 222. Sama dengan, okey, QB sama dengan 102. Nampak tak? Dah nampak dah kan? Kalau ada yang agak blur-blur sikit saya punya perkiraan tadi, tak apa. Yang penting korang faham, ending dia copper yang besar ni perlukan tenaga haba yang lebih banyak daripada copper yang kecil ni. Pematri yang kecil ni, solder iron yang kecil ni. Sebabnya dia kecil. Dia kecil senang nak panaskan. Bila besar susah nak panaskan. Dia sama macam kita punya periuk. Kalau kita pakai periuk yang nipis, sekejap je panas. Kalau kita pakai periuk jenis kaca ke seramik ke yang besar kan, dia punya pemalar haba dia tu value tinggi, lagi susah nak panas. Sebabnya dia boleh simpan haba banyak. Dia punya pemalar haba tinggi dan dia punya jisim pun berat. Jadi benda tu semua akan buatkan haba tu diperlukan lebih banyak untuk jadi panas sampai kita punya suhu yang kita sasarkan. Bila kita dah dapat value haba ni, tenaga haba yang diperlukan, kita boleh agak sebenarnya berapa lama masa kita perlu guna untuk memanaskan kita punya solder iron yang besar ni dan yang kecil ni. Berapa lama kita boleh kira. Sebabnya kita dah tahu dia punya value watt. Watt ni adalah tenaga. Sama, dia tenaga tapi dia tenaga elektrik. Kalau watt dia nak tukar kepada joule, sebab kita punya unit tadi ni adalah unit joule. Joule. Joule nak tukar kepada watt senang. 1 watt
bersamaan dengan 1 Joule dalam 1 saat. Okey, contoh solder iron yang ini, okey, yang besar ni digunakan dalam 25 watt lebih kurang lah. Sebab dia tulis 20 watt tapi bila tengok tadi dia kira dia guna dalam 25 watt. 25 watt bersamaan 25 Joule setiap saat. Jadi kita dah ada sini value dia 769 Joule. 769 Joule bahagi dengan 25 Joule setiap saat. Setiap saat dia akan generate 25 Joule tenaga. 30.76. Jadi untuk solder iron ni perlukan 30 saat untuk capai suhu 250 darjah Celsius. Untuk solder iron yang menggunakan USB ni, dia perlukan 102 Joule tenaga haba ni. Jadi dengan dia punya ni, tadi kita tengok dalam 4-5 watt, kita anggaplah 5 watt. 5 watt bersamaan 5 Joule setiap saat. Jadi saya bahagikan 102 Joule jumlah tenaga yang diperlukan untuk mencairkan timah ni dekat kita punya copper kat depan ni. 102 bahagi dengan 5 Joule sesaat. 20. Ni 20.4. 20 saat saya perlukan untuk ini jadi panas supaya boleh cairkan timah. Okey, sekarang dah ada 20 saat situ. Kita nak tengok dalam masa 20 saat ni saya punya pematri ni boleh cukup panas untuk mencairkan timah saya tak? Okey, jadi saya tekan ni akan hidup 1, 2, 3. Okey, tengok ni dah cair dah. Dia 23 saat ke 24 saat macam tu, ada error sikit. Pengiraan calculation saya menunjukkan dalam 20 saat saya punya solder yang jenis USB ni boleh mencairkan timah. Dia akan capai suhu sasaran dia. Terbukti kan? Adalah error sikit di mana saya perlukan dalam 23 saat ke 24 saat. Saya kira tadi dalam 20 saat akan cair menggunakan rumus yang saya guna tadi. Tapi kenapa saya perlukan dalam 25 saat, 23 saat ke 25 saat untuk membolehkan dia sampai suhu untuk mencairkan saya punya timah? Satu sebab utama adalah dia punya power loss. Power loss dia contoh kat mana? Contohnya masa saya nak tekan ni, kan dah hidup kan? Masa solder iron ni memanaskan copper ni, ada luas permukaan kat situ yang terdedah pada udara. Luas permukaan kat situ, semua permukaan kat situ akan cuba mengeluarkan haba, membebaskan haba melalui udara. Kat situ kita punya power loss. Kalau betul-betul kondisi untuk memanaskan solder iron ni adalah sempurna, di mana maybe dalam vacuum ke apa kan, sebab vacuum tak ada gas, tak ada udara, jadi susah haba ni nak terkeluar. Walaupun ada possibility untuk keluar, tapi susah dia nak terkeluar. Jadi maybe kita akan dapat capai masa yang kita sasarkan ikut teori tadi tu maybe. Sekarang saya nak masuk kenapa ada beza dua benda ni. Satu dari sudut tenaga, satu lagi kenapa yang ini ada boost dia, ada boost sampai kuat. Kenapa benda ni nak perlu besar? Kalau benda ni kecil pun boleh nak patri, nak solder, kenapa kita perlukan besar? Sebabnya ikut pada benda yang kita nak solder. Kalau benda yang kita nak solder tu benda yang kecil, benda yang contohnya kita nak solder kita punya, okey, contoh sini saya ada LED sini, saya nak patri LED ke, saya punya board ke apa yang kecil-kecil, tak ada masalah kalau kita nak gunakan yang USB punya. Sebabnya dia punya tempat untuk panaskan tu kecil je. Contoh saya patri sini kan. Okey, itu pun tak melekat sangat sebab dia tak cukup panas. Dia boleh cairkan kita punya timah, tapi dia tak cukup panas untuk kita pindahkan haba ni kepada kita punya board ni. Okay, nampaknya susah saya nak berjaya patri benda tu sebab benda ni sebenarnya agak besar tau. Sebab belakang ni ada heatsink, jadi haba tu banyak tersebar pada heatsink ni. Jadi susah haba tu, dia nak provide haba yang cukup untuk cairkan timah ni dan bagi timah ni lekat pada kita punya, dia punya tapak untuk LED ni. Okay, ni saya biar dulu. Kita tengok kalau saya test pada kabel, untuk cantumkan kabel kan. Okay, saya letak timah sikit kat kabel ni dan saya cuba cantumkan. Okay, untuk wayar kecil macam ni tak ada masalah sebabnya wayar ni kecil. So haba tu dia mampu provide untuk cairkan timah dan bagikan timah tu lekat pada wayar yang kecil. Bila saya tengok dia punya packaging kan, ini tulis 8 watt, tapi bila saya test dia hanya 4 watt. Jadi dia tak betul-betul provide power seperti yang diiklankan kalau model yang inilah. Disebabkan 4 watt tenaga tu tak cukup.
Bila 4 watt ni bermaksud dia hanya provide lebih kurang dalam 4 joule tenaga haba dalam 1 saat. Jadi tenaga haba yang dia provide banyak tu tidak cukup sebenarnya untuk kita patri. Kecil macam ni boleh lah, tak ada masalah. Tapi kalau yang besar sikit, dia tak lepas. Sebabnya tenaga haba yang dia provide tu tak cukup. Sekarang kita test lain pula. Okey, sekarang saya nak cuba patri gunakan solder iron yang kuat sikit, yang 20 watt tadi, yang Hakko Presto tu. Okey, panaskan tak sini. Easy. Senang saja dah melekat. Contoh ini wayar saya yang tebal tu, saya cuba nak pindahkan timah ni kepada wayar saya Contoh, ini yang pakai 20 watt. Nampak tak? Timah tu agak boleh lah, dia slowly dipindah. Dia slowly pindah. Dia slowly masuk dalam saya punya timah tu, saya punya wayar tu, dah ada wire dia punya kabel tu. Slowly masuk. Ini still tak cukup sebenarnya. Apa ni kabel, contoh saya nak, sini ada kabel kan. Saya lekat, nampak tu. Nampak tu, timah tu susah nak melekat. Nampak tu. Macam tu je timah dia nak melekat. Kalau saya nak gabungkan dua-dua ni, lagi susah, take time. Nampak ni, susah nak gabung. Sebabnya saya punya wayar ni tak capai suhu yang diperlukan oleh timah ni untuk melekat. Nampak, sikit je kan. Connection tu tak habis, lambat nak masuk. Okey, bila korang dah nampak kondisi macam ni, walaupun solder iron ni tadi nampak okey kalau nak compare dengan yang USB punya, tapi bila kita nak patri benda yang lebih besar, tak lepas, susah. Dia maybe boleh tapi take time. Tapi bagi saya tak optimum lah. Sebab tu lah, contoh kalau macam model yang Hakko Presto ni, dia ada dia punya booster sini. Saya pusingkan, saya pakai side sebelah lagi, yang baru punya side. Yang ni yang fresh. Saya akan tekan butang sini yang jadi 130 watt ni. Okey, saya tekan, dia akan bunyi kipas bawah tu. Okey, nampak tu bunyi kipas. Sekarang 130 watt. Dia akan produce haba yang banyak. Nampak tu, timah saya cepat masuk kat celah-celah saya punya kabel ni. Bam, dah, kabel saya dah penuh dengan timah. Sekejap, tadi lama pun saya buat, dia tak penuh kan. Sekarang dalam 10 saat macam tu, kabel saya dah penuh dengan timah. 5 ke 10 saat. Okey, bila kabel kita dah penuh dengan timah, baru kita senang nak cantumkan dengan kita punya kabel satu lagi. Contohnya kabel satu lagi ni, sekejap, saya isi dengan timah kejap. Okey, saya isi dengan timah. Dah penuh timah macam ni, barulah antara dua kabel ni senang nak sambung. Okey, macam tu je. Dah bersambung dah. Dan seluruh kabel saya tengah pegang ni tengah panas. Sebab apa? Sebab tenaga haba yang diberikan oleh kita punya pematri dengan mode yang 130 watt tu, dia bagi tenaga haba yang banyak sampai kita punya besi ni semua panas. Besi dia semua panas, barulah kat depan kita punya yang nak pati tu akan jadi panas. Cukup haba, panas. Cukup haba untuk cairkan timah ni, dan timah ni melekat pada kita punya komponen nak patri tu. Walaupun ini bukan cara yang betul untuk patri kabel besar, tapi saya just nak tunjuk dia punya kemampuan mematri tu. Okey, nampak tu. Penuh dengan timah saya punya kabel kan. Itulah dia. Okey. Ianya tentang tenaga. Dia punya trik simple je. Kita provide tenaga haba yang cukup untuk cairkan timah ni dan buatkan timah tu melekat pada komponen yang kita nak patri. Dan komponen kita yang nak kita patri tu mestilah mempunyai tenaga haba yang cukup supaya suhu dia juga capai melebihi takat lebur kita punya timah ni. Kita bukan nak kita punya solder iron je panas, kita nak komponen yang kita nak patri tu pun panas juga. Sedikit penerangan tentang solder iron jenis USB dengan yang normal. Okey, dua-dua ni kalau korang nak beli, saya akan letak link dia. Tapi kalau tanya saya, beli yang Hakko ni lah, Hakko Presto. Korang boleh patri benda yang kecil, dan kalau benda tu macam korang nak patri kabel-kabel yang besar sikit, boleh juga. Okey, saya harap saya punya konten ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Jumpa lagi pada video akan datang. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.